Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam subjek sirah tahun 1. Kali ini kita akan belajar mengenai nasab keturunan Nabi Ismail. Apa kaitan nasab keturunan Nabi Ismail dan sirah? Okay, sebelum tu cikgu nak ucapkan selamat menyambut bulan Zulqaidah. Bulan haji yang sepatutnya tahun ni tak ada. Sepatutnya kita buat haji tapi tahun ni tak ada sebab ada wabak. Kita tinggalkan dulu perkara tu. Apa yang kita akan study dalam ni adalah pertama pengertian nasab, yang kedua maklumat ringkas Nabi Ismail. Yang ketiga kepribadian ayah Nabi Ismail. So, siapa ayah Nabi Ismail? Nanti kita akan study lah apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah baginda. Kemudian kepribadian ibu baginda pula. Nasab keturunan baginda sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Menarik kan? Nanti kita akan belajar. Dan yang terakhir adalah hikmah nasab melalui pernikahan. So, untuk hari ini kita akan belajar 4 topik pertama dulu. 3 topik pertama dulu. Sekejap. Kita teruskan. Cantik kan? Cantik kan wallpaper ni. Pengertian nasab. So, nasab is jalur keturunan dalam sesebuah keluarga yang dimulai dengan nikah. So, ayah kamu dinikahkan oleh atuk kamu dengan ibu kamu. Faham tak? Ayah, ibu nikah, kahwin. Kenapa pentingnya nasab ni? Nasab ni sangat dijaga tau dalam syariat Islam. Kenapa penting? Sebab daripada kahwin, ibu kamu mengandungkan kamu. Kemudian, kamu seketul keluar. Kamu seorang keluar. Jadi, kamu boleh dibin atau dibintikan pada ayah kamu. Itulah namanya keturunan. Ayah kamu pun ada binti. Ayah bin kan atuk kamu bin lagi dengan atuk dia. Macam itulah. Jadi itu adalah keturunan sampailah ke atas sana. Jadi Nabi Muhammad merupakan insan yang terpilih daripada keturunan yang mulia, dan sebagai umat Islam kita mestilah mengenali nasab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. So inilah nasab keturunan baginda. Baginda berasal daripada keturunan Nabi Ismail. Tu Nabi Ismail dah. Klik dah tu. Sampailah ke Nabi Muhammad kat bawah tu. Bawah sekali tengok yang ada petak-petak warna hijau tu. Nabi Ismail sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Panjang kan susu galuh? Menarik kisah dia. Perlahan kita akan selusuri kisah Nabi Muhammad. So, maklumat ringkas Nabi Ismail dulu. Kita akan belajar tentang atuk, moyang ni Nabi Muhammad ni. Orang antara orang-orang besar yang ada dalam keturunan Nabi Muhammad SAW ni lah. Siapa itu Nabi Ismail? So, Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Lahirnya Nabi Ismail daripada mereka berdua lah. Nabi Ismail ni lahir pada usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Tuanya cikgu? Taklah. Tak adalah tua sangat. Macam zaman sekarang ni dalam umur 40-an gitu. Gitulah. 40-an. Lebih kurang lah. Sebab zaman dulu kan umur dia panjang. Baginda, kita belajar trivia pula hari ni. Baginda abang kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Beza umur baginda berdua adalah 13 tahun. Baginda dinamakan Ismail. Kenapa? Berasal daripada perkataan sama'a atau sami'a, iaitu Allah mendengar doa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan zuriat. Kenapa? Sebab nantilah kita cerita. Mana boleh cerita sekarang. Yang penting Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim adalah pengasas kepada pembinaan Kaabah di Mekah. Yang gambar sebelah kanan tu kan boleh tengoklah pembinaan Kaabah di Mekah. Kenapa ada gambar Safa, Marwah, Sa'i, Tawaf? Tu kenapa tu? Sabar. Nanti kita story lagi. Baginda juga pernah dijadikan korban oleh ayah baginda. Oleh siapa? Oleh ayah baginda sendiri atas perintah
Allah. Tapi Alhamdulillah Allah tu maha pengasih. Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas. Kenapa dia nangis? Adakah dia nangis sebab anak disembelih? Tidak. Ada story. Behind the story namanya. Tapi benda ni, story-story ni minggu depan lah ya. Sebab semuanya anda cerita Siti Hajar. Okey, Nabi Ismail ni wafat pada usia 170 tahun dengan meninggalkan 12 orang anak. Daripada salah seorangnya lah lahirnya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kepribadian ayah Nabi Ismail alaihissalam. Who is ayah Nabi Ismail? Tadi kan dah sebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Betul lah cakap Nabi Muhammad tu daripada keturunan yang terpilih. Nabi Ibrahim ni pun termasuk dalam salah seorang daripada 25 rasul yang wajib kita tahu. Mukjizat baginda tidak terbakar ketika dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya. Menarik tak? Menarik kan? Terbakar? Tak terbakar? Wow! Tapi jangan lupa, baginda termasuk dalam golongan 5 orang Rasul Ulul Azmi di mana Allah timpakan ujian yang tak calang-calang untuk Nabi Ibrahim ni. Apa kisahnya? Salah satu kisahnya adalah ni. Nabi Ibrahim dibakar hidup oleh Raja Namrud sampai wafat ke baginda. Nah. Tengok tu punya besarnya api sampai hitam langit waktu tu. Alkisahnya kenapa ya? Alkisahnya waktu Nabi Ibrahim lahir, baginda lahir dalam kawasan ataupun kawanan ataupun kaum yang menyembah berhala. Termasuklah ayah baginda sendiri adalah pembuat berhala. Baginda ni punyalah sedih, asyik pujuk ayah baginda kan. Janganlah sembah berhala, janganlah buat berhala. Tapi tak ada siapa-siapa dengar. Jadi suatu hari bila orang kampung keluar daripada kampung, Nabi Ibrahim pergi pecahkan semua berhala yang ada di situ. Lepas tu baginda sangkutkanlah kapak yang terakhir tu. Kapak tu dekat patung yang paling besar kat situ. Digantung. Orang kampung balik marahlah. Cakap, kenapa berhala semua dipecahkan? Ini semua mesti angkara Ibrahim. Ibrahim tak suka kita punya Tuhan. Nabi Ibrahim pun dibawalah menghadap. So, diorang pun tanya, why pecahkan berhala? Tak adalah diorang cakap macam tu. Cuma cikgu tukarlah ke bahasa pasar ya. Kan cikgu cakap bahasa buku, kamu tak faham pula. Kenapa pecahkan berhala itu, wahai Ibrahim? Manalah aku tahu, kata Ibrahim. Mustahil kamu tak tahu. Aku tak ada kapaknya. Cuba cari siapa yang ada kapak. Lepas tu dia pun tengok adalah sebuah berhala yang ada kapak tergantung. Dah tahu kat situ ada kapak. Tanyalah, kata Ibrahim macam tu. Mana boleh tanya. Dia tu buta, tuli. Lepas tu Nabi Ibrahim pun cakap, dah tahu buta, tuli nak sembah juga. Buat apa? Dia orang pun bengang. Dah tahu salah sendiri nak bengang. Mendung dah. Lepas tu dia orang pun ngadulah dekat Raja Namrud. So Raja Namrud suruh kumpul sebanyak-banyaknya kayu api untuk bakar Nabi Ibrahim. Api dihidupkan selama 40 hari. Wallahualam. Kemudian dicampak Nabi Ibrahim dalam tu. Tapi mukjizat Nabi Ibrahim ni anak-anak keluar daripada api tu sampai api tu terpadam. 40 hari api tu terpadam. Nabi Ibrahim relax je keluar daripada api tu. Orang kat situ pelik tengok. Macam mana? How is that possible? Tak ada siapa tahu. Sebab itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wallahualam. Sampai di sini saja kisah kita. Latihan hari ini tiada latihan. Sebab kisah ni tak habis lagi. Nanti minggu depan kita sambung
Cikgu akan bagi latihan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.